Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita dah masuk 15 Zulhijjah. Maknanya kita tak meninggalkan hari tasyrik. Ya, semalam last hari tasyrik. Lepas asar habislah tasyrik. Iaitu hari yang diharapkan kita berpuasa. Dan hari yang diharapkan kita membuat kebajikan yang sebanyak-banyak. Itu hari tasyrik 10, 11, 12, 13. Kadang-kadang hari itulah yang kita kena ubudiah kita kuat kepada Allah Ta'ala, ibadah kita lebih, ya. Kita diberikan sebelum 10 Zulhijjah ada 9 hari, 9 hari Zulhijjah untuk menambat iman kita, iaitu mulai 1 Zulhijjah sampai 9. Sebab itu disunatkan sangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan, iaitu puasa 9 hari. Walaupun benda itu tak wajib. Itu juga Rasulullah mengkorbankan atas dasar perintah Allah SWT dalam surah Kausar. Kalau kita ingat baliklah. Sebab itulah kita supaya binasi dalam kehidupan kita meningkatkan amal ibadah sebagai hamba Allah yang mengikut ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah itu Allah utus untuk kita. Baginda diutus oleh Allah untuk kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Siapa Muhammad? Muhammad itulah seorang rasul setelah rasul-rasul terdahulu. Ya. Sebab itulah kita kena yakin dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mesti kita ada yakin. Dalam berdoa kepada Allah Ta'ala, yakin Allah tu ada. Bila kita yakin, kehidupan kita sentiasa dalam qiblatullah. Ya. Ulama Abdul Mansur Al-Maturidi dia mengatakan manusia ini dalam genggaman Allah. Allah nak hidupkan hidup, Allah nak matikan mati, Allah nak murahkan rezeki murah rezeki. Ya tak? Allah nak sakitkan sakit. Semua dalam kuasa Allah. Kita tak ada apa boleh buat. Ya. Hanya kita diminta melakukan kebajikan. Wa atahumullahu sawabat dunya wa husna sawabil akhirah. Maka banyakkanlah kamu melakukan ibadah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat sayang, kasih orang yang suka buat baik. Buat baik ni banyak. Ya, buat baik dengan ahli keluarga. Baik. Suami buat baik dengan isteri, isteri buat baik dengan suami. Bapa buat baik dengan anak, anak buat baik kepada mak bapa. Itu. Sebab itulah kehidupan kita untuk cari kebajikan, kebaikan. Ya. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kehidupanku ini sentiasa mencari kebaikan. Supaya apa? Supaya waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Kita mati nanti tidak ada timbul persoalan. Kenapa kau tak buat ni? Kenapa kau tak buat ini? Kenapa kau tak lakukan ini? Kenapa kau tak lakukan ini? Azab. Sebab kita lalai sangat. Sebab itulah bila kita lalai ni, lupa, kita kena ingat balik. Kita ingat balik. Ya? Sebab itu umat-umat dulu dia nak hidup balik. Merayu kepada Allah, hidupkan kami. Kami akan buat amal apa yang diperintahmu ya Allah. Mana orang mati boleh hidup balik? Dah meninggal. Ya. Dengar je lah. Ya. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya lagi.
Masa kita ada hayat, ada nyapa, ada nyawa, ada pernafasan, inilah masanya. Tapi memang manusia ini sikapnya begitu, alfa. Tak alfa. Lupa. Bukan istilah Melayu lupa, ni lupa. Aduh. Bila dikaji ni, kita selalu mikir kan ya. Masa tu. Sebab itu Allah tu adil sangat. Ya. Dijadikan manusia sebaik-baik kejadian. Cuba kita dengar dalam surah Tin. Kita lihat dalam surah Tin. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadal baladil amin. Buah tin, buah zaitun. Buah tin, buah zaitun di mana yang sedap? Di mana? Buah tin, buah zaitun. Ha? Buah zaitun ni di mana? Sedap. Ha? Zaitun sedap. Tapi yang tumbuh di mana yang paling sedap? Ada yang katakan di Palestin. Di Palestin. Hani di mana yang paling sedap? Hani. Di Yaman. Hani Yaman. Tapi harganya sangat mahal. Ya. Kalau nak cari betul-betul kedai Arab betul, yang betul dari Yaman, saya hari tu segini saya beli segini ya, tak besar, kecil segini. Penuh ni RM70. Penuh ni. Itu original. Kita nak tahu hani yang original, kita tuanglah kat situ. Semut tak datang. Yang semut datang itu bukan hani, itu gula. Dia cakap hani. Dia istimewa kan? Kalau yang original, betul, ori betul, kita letak tuang, semut tak datang. Satu, keduanya masuk peti ais dia tak beku. Tu. Ini masuk peti ais, cuba tengok esok dah tak boleh buat apa. Macam ais. Itu bukan hani, itu gula. Ya, mungkin haninya ada segini, gulanya sekarang. Kita banyak tertipu. Tengok. Dia hani di lain. Dia istimewanya. Satu. Keduanya, kalau kita minum hani, makan sikit. Sesudu kita makan. Kalau makan ubat ke, kita minum keks hani tu campur ubat, kita minum. Apa kita baca? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqa wa shifa'i min kulli da'. Ya, boleh hafal lah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqa wa shifa'i min kulli da'. Sesungguhnya Allah yang memberi pengetahuan kepada kami, dan Allah yang menyembuhkan segala penyakit. Min kulli da', daripada sesuatu yang mengenai kita, minta pada Allah Ta'ala. Itu doanya. Ini makan ubat memang telan je. Ada kaedah air zam-zam, ya. Kita nak minum air zam-zam, kaedahnya kena berdiri ngadap kiblat, bukan duduk. Berdiri ngadap kiblat. Itulah baca. Ambil segelas macam ni, setengah gelas lah. Zam-zam jangan segelas, sayang, mahal. Sekarang nak dapat pun senang. Tak, zam-zam setengah gelas ni. Ngadap kiblat, berdiri, baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqa wa shifa' min kulli da'. Ya, rezeki yang kau bagi. Kita minta kepada Allah, insya-Allah kesihatan begitu. Ya. Sebab itu kita selalu kena doa. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otak segala ibadah. Maknanya orang yang tak mau berdoa, orang tu sombong, ego. Minta pada Allah. Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah dengan kami akan tunaikan. Dalam firman Allah, Allah menyatakan kan,
Ista'i billah. Minta. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, dirikanlah sembahyang dan minta kepada kami. Sesungguhnya kami, Allah Ta'ala, suka kepada orang yang sabar. Orang sembahyang ni orang sabar tu sebenarnya. Ya. Bukan senang pagi nak bangun, sedap tidur-tidur, sebelah pula isteri kita. Kita nak tinggalkan tidur. Tidur paling nikmat tu, seronok. Bangun pukul 4.30. Mandi pajar. Kena niat mandi pajar. Setiap kita mandi sebelum azan subuh, kita sertakan mandi pajar. Saja aku mandi pajar, baru dapat pahala. Ni mandi kerana apa? Menunggu pajar sodik. Pajar dia ada dua, satu pajar kazib. Tu tak boleh sembahyang. Ya, boleh sembahyang apa? Tak boleh sembahyang subuh. Sembahyang sunat boleh, memang dikehendaki. Yang kedua di mana fajar sodik, maksudnya waktu subuh. Itulah sebenarnya. Kita ni amalan-amalan ni sebenarnya kena kita faham, baru seronok. Ya, kata ulama dia taksirul a'mal. Manis dia dalam amal. Betul tuan-tuan. Kita boleh sembahyang, kita rasa seronok, happy. Cuba kita lihat Umar Ibn Khattab. Apabila dipanah, kena panah kepada dia tengah dia jadi imam waktu solat subuh. Bila nak dicabut, dia pun tersedar dia pula memberi salam yang kedua. Baru dia rasa sedar dia kena panah. Walaupun dia meninggal lepas tu kan. Tapi nak cabut anak panah tu, sahabat nak cabut sakit. Izinkan aku sembahyang, kata Umar Ibn Khattab. Dia sembahyang, dicabut anak panah. Baru dia terus innalillahi. Allah hebat. Kita kena semut dah ada rasa sakit. Ini panah. Kita dalam sembahyang kena gigit nyamuk, boleh tahu, boleh tepuk lagi. Macam mana khusyuk kita. Tapi jangan bimbang tuan-tuan. Sebab Allah nyatakan dalam surah Al-Mu'minun, ada ya? Qad aflahal mu'minun. Ya, sesungguhnya berjayalah orang yang beriman, allazina hum li salatihim khashi'un. Ya. Apabila ia menaikkan sembahyang, dia khusyuk. Kita nak khusyuk ni susah. Tapi kita lawan dapat juga pahala ya tak? Kita sembahyang ingat, tambah-tambahlah kalau isteri pesan. Dia masa PKP ni kadang-kadang kedai cepat tutup ya tak? Pesan pula, bang, nanti beli gula 1 kilo bang. Okey. Okey je. Tak kata apa. Lepas tu belilah beras. Beras nak habis ni. Okey je. Bila sembahyang maghrib tak kisah, sebab saya ada bagi kuliah. Tengok muka saya pun dah lupa dah semua, betul tak? Tak yang semana pun, tapi lupa sebab hati tu nak mendengar kuliah. Inilah kita manfaat ni, ya tak? Ada tak doa kita dalam surah Maksura? Ada tak? Ada. Cuba tengok. Dalam surah Maksura. Allahumma anfa'ni fi badani. Adalah 3 perkara tak? Allahumma anfa'ni fi basari. Allahumma anfa'ni fi sam'i. Ada dalam maksurat. Itu sebabnya kita eloknya selalu baca maksurat. Ni. Tahu maksurat? Tuan-tuan muslim-muslimat ni. Biasa baca maksurat tak? Itu pelembut hati. Ya, Allahumma ini, ya Allah, jadikanlah badanku ini yang boleh dimanfaatkan. Manfaat. Ada badan sihat tak manfaat. Buat apa? Sebang kat dia. Tak manfaat. Kita minta pada Allah,
Jadikanlah badanku ini boleh dimanfaatkan untuk kerja, cari rezeki, ya tak? Manfaat untuk ibadat, sembahyang, tawaduk, merendah diri pada Allah Ta'ala, itu manfaat. Allahumma manfa'ani bi basari, mataku ni manfaat untuk baca Quran. Ini tengok WhatsApp entah apa benda boleh datang di rumah. Sambung nyambung sampai kan. Tak manfaat. Tengok Al-Quran manfaat. Tengok orang kuliah dengar manfaat. Ya tak? Tengok juzuk-juzuk dalam Quran, insya-Allah manfaat. Tengok kuliah di TV, di radio, manfaat. Itu namanya basari. Allah manfa'ani bi sam'i, pendengaran. Manfaatkanlah. Itu ada dalam surah apa? Dalam apa? Takasur. Surah apa? Bukan takasur apa? Maksurat. Bacalah maksurat, insya-Allah. Di Masjid Hidayah saya adakan photostat banyak-banyak, jamaah kita latih. Tiap hari Sabtu pagi baca maksurat. Tak ada kuliah, kami tak adakan. Kuliah hari Sabtu biasa ada kuliah, lepas kuliah makan. Ya tak? Kena kuliah pula. Kalau yang bagi kuliah tu seronok, seronok ketawa. Keluar pintu lupa apa dia. Betul tak? Dan saya tak kata orang lah. Kita dah usia-usia dengan apa ustaz tu cakap tadi. Seronok lah tu ustaz itu, hebat bercakap. Tapi apa dia? Entah apa ya. Tak faham dia. Tu. Kalau kita boleh manfaat tak apa. Tapi kalau baca maksurat, kita baca sendiri. Apa isi dalam maksurat itu? Lepas tu ada terjemahan, ceritakanlah. Sebab dalam maksurat itu ada surah Yasin, dalam wirid. Dalam maksurat ada surah Al-Fatihah, ayat kursi, penolak balak, wabak, semua ada dalam maksurat itu. 3 kul, iaitu kul Allahu ahad, kul a'udzu falaq, kul a'udzu rabbin nas. Semua dibaca dalam surat paling senang. Itu sebabnya untuk melembut hati. Malam-malam ada masa baca surah Al-Mulk. Sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Kita latih diri kita. Itu yang namanya manfaatkan tubuh badanku, manfaatkan penglihatanku, manfaatkan telinga pendengaranku. Ya, ini sama-sama lah ya. Saya tak kata orang, saya pun tak baca juga kadang-kadang. Kadang-kadang tak baca ya. Di surau tempat, di taman saya tiap-tiap malam. Taman saya di mana? Senawang. Taman desa Exora. Di surau tu cukup aktif. Habis solat Isyak, terus masing-masing ambil Quran. Baca surah Al-Mulk. Mesti jadi satu fitrah, kebiasaan, laziman. Jadi hari ini insya-Allah kita masuk beberapa mukjizat bagi Rasul. Rasul ada kelebihan. Sebab itu apa tujuan mukjizat diberi pada Rasul? Kerana memberikan satu kelebihan yang paling istimewa supaya dilihat oleh masyarakat lain. Rasul ini bukan calang-calang. Bukan pilihan raya. Pilihan raya tak boleh. Ini Rasul pilihan Allah. Kan lain. Lantikan pilihan raya. Raya masuk pilihan orang ramai. Kalau pilihan Allah. Mukjizat yang dikurniakan kepada Rasul itu tidaklah sama di antara satu Rasul dengan Rasul yang lain. Tak sama. Macam Nabi Musa, mukjizatnya dengan tongkat. Itu Nabi Musa. Semua ada diberi mukjizat, tapi berlain-lainan, berbeza. Kerana mukjizat itu dikurniakan mengikut suasana dan keadaan umat masing-masing. Tak sama. Umat Nabi Muhammad ni sebenarnya segarang-garang umat Nabi Muhammad, sebaik-baik umat daripada umat terdahulu.
Betul. Umat Nabi Muhammad ni sebaik-baik umat. Garang macam mana? Sebaik umat daripada umat terdahulu. Umat terdahulu main bunuh aja. Itu saya. Sebab dia dulu main perang bunuh aja. Umat Nabi Muhammad ini setelah dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi sebaik-baik umat. Ya. Garang macam mana pun. Abu Sufyan punya garang. Boleh patuh dengan ajaran Islam. Akhirnya masuk Islam. Abi Talib tak masuk Islam, tapi berjiwa Islam. Oh ni. Kita nak macam itulah, ya. Kita di Malaysia ni alhamdulillah bila kita lihat dan dengar selalu atau berita kan PKP yang penekanan cara Malaysia ni, negara lain sanjung Malaysia. Garang, kasar tapi tegas. Betul tak? Cuba deh jalan sekarang. 1,000 orang mau cari 1,000 mana ada duit tu. Membayar itu satu orang 1,000 ah. Sebab apa? Sebab ada penekanan, ketegasan. Kalau tengok di negara lain di Indonesia, tak ada, tak peduli pun. Tapi Indonesia buat. Buat supaya kita ni takut. Walaupun takut kerana manusia, memanglah sakit itu daripada Allah. Tapi kita jadi ahli sunnah, berpegang dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah, kena ikhtiar. Ada ikhtiar. Baik. Jadi Rasul itu tak sama. Umpama contoh mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Ya. Di zaman itu zaman kekacauan. Zaman itu zaman kekerasan. Zaman itu zaman kezaliman. Zalimnya Fir'aun, Rabbi. Fir'aun ini bukan seorang. Keturunan Fir'aun ni banyak. Ramai. Nama-nama Fir'aun ni macam-macam. Ni. Yang Fir'aun yang ada mati ketika ditenggelamkan oleh Allah. Fir'aun mati dalam keadaan macam-macam lah berlaku. Zaman Fir'aun, kezaliman Fir'aun, sehingga kan jasad Fir'aun hari ini masih ada. Jasad Fir'aun itu dikeraskan, dijadikan tontonan. Mana ada orang mati ada pasport. Ada orang mati yang kita mati bawa sana bawa sini ada pasport. Tak ada. Fir'aun ada aja pasport. Jasad Fir'aun itu ditonton bawa ke Malaysia. Kan melalui airport semua ada pasport. Ni punya special malun. Sebab Fir'aun mengaku Tuhan. Ya. Seteruk-teruk syaitan, iblis tak pernah mengaku Tuhan. Tak pernah. Cuba kita tengok. Dalam Al-Quran banyak cerita tentang iblis, degil iblis. Tapi dia tak pernah mengaku Tuhan. Dia takut pada Allah aja. Betul. Cuba kita fikir. Tapi Fir'aun dia ngaku diri Tuhan. Cuba bayangkan. Punya hebat manusia ni yang ngaku diri Tuhan. Dan bertuhankan manusia ada. Takut dengan bos, bukan takut kerana Allah. Oi, bangun, bos datang. Bos datang. Betul tak? Ini takut dengan manusia. Baik. Pertama, mukjizat Nabi Musa AS. Terdapat banyak mukjizat yang dikurniakan kepadanya. Di antaranya apa dia? Tongkatnya menjadi ular yang besar. Ketika Fir'aun mengumpulkan ahli sihir yang bijak dalam negerinya untuk melawani atau menentang Nabi Musa AS. Pada masa itu Allah memerintahkan Nabi Musa supaya mencapakkan tongkatnya lalu bertukar menjadi seekor ular yang besar.
dan menghapuskan sihir kaumnya. Masing-masing ahli sihir berkuasakan, dan kuasa sendiri mengadakan ular. Bila mengadakan ular supaya memetok Nabi Musa, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, kau campakkan tongkatmu. Dah ular besar, habis ditelan segala ular. Segala ular yang ada itu ditelan. Cuba bayangkan. Jadi ahli syair dia tengok, aku ni dah ahli syair, dah hebat dah. Masing-masing bukan seorang, seluruh negeri, seluruh negara tu. Supaya mengeluarkan kuasa ular-ular bisa semua tu keluar. Tapi Allah merintahkan Nabi Musa, seekor ular yang besar habis semua keluar. Ular semua masuk dalam, telan oleh ular Nabi Musa AS. Tak boleh jadi ni kata. Betul ni Nabi Musa ni, betul ni kata, aku masuk Islam. Ramai yang ahli sihir masuk Islam. Tengok. Ni. Ya, itu bukti. Allah menjelaskan dalam firman-Nya dalam surah Taha ayat 19 hingga ayat 21. Qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula. Maksudnya Tuhan menyatakan dalam firman-Nya, campakkanlah tongkatmu wahai Musa. Lalu tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang bergerak menjalar besar. Allah berfirman lagi, tangkaplah dia dan janganlah engkau takut. Kami akan kembalikannya kepada keadaannya yang asal. Tangkaplah. Lepas ular tu makan ular ahli sihir, besar ular. Lalu Allah merintahkan, wahai Musa, kau ambil itu ular tu, kau datang tangkap dia. Dia akan jadi kecil tongkat balik. Tak terkejut ke? Ular yang besar ditelan semua, ular habis semua. Gitu je ular. Allah memerintahkan, kau tangkap ular tu. Bila datang Nabi Musa, dia tongkat balik, pegang. Termenung ular sihir. Cuba bayangkan. Allah nak tunjukkan kelebihan yang ada kepada Rasul yang dilantik oleh Allah Ta'ala. Mesti kita nak jadi pemimpin mesti lebih daripada lain. Kalau tu mesti tunjukkan. Dengan peristiwa itu nyata sekali bahawa kaum Musa tidak dapat melawannya, mengakulah kalah. Mengaku kalah lah akhirnya. Mengaku kalah. Di antaranya telah memeluk agama yang dibawa oleh baginda Nabi Musa alaihissalam. Begitu. Keduanya, tongkatnya juga dapat memancar 12 mata. Cuba lihat. Memancar 12 mata air bila diperintah memukul batu ketika kaumnya memerlukan air. Tengok tu mukjizatnya. Kemarau lama sangat. Kemarau, masing-masing mencari air, tak ada, sana tak ada. Susah tak ada air. Kita kalau tiba-tiba ini tak, semalam ada kan, kawasan mana yang terjejas kerana pipe bocor tak ada air. Cuba kita tak ada air 3 hari, tak ada air, gelabah kita. Kena pula kita ni jenis malas nak nyimpan air, harapkan air pipe ya. Betul, saya terus terang, bilik air sini ada satu bekas air spare, bilik sana ada 3 bekas air spare. Biarlah. Nanti agak-agak lama masih ada air elok, kita gunalah, kita guna, lepas tu isi balik. Janganlah sampai setahun tak tukar. Memanglah. Ya. Sebab apa air kena tukar, kena bersihkan? Sebab air kita ada klorin, betul tak? Bukan air Zam-Zam. Air tu klorin, ya Allah, tuan-tuan, belum.
Kalau tak percaya, orang biasa berjaga ya, tempat air, tong air besar, dia tahulah. Air sungai tu bila naik ke atas, Allah, kabut air tu kan. Betul. Masuk dalam tong tu, masukkan keluaran, jadi putih. Allah, kita pun makan, minumlah. Kita minum je, tengok putih je. Letak kat botol, tak percaya, letak botol seminggu, biru dia, hijau dia, lama-lama. Tak percaya. Tapi kalau air Zam-Zam, letaklah. Saya pernah air Zam-Zam saya simpan, tapi dah habislah sekarang. Simpan, saya pergi Mekah tahun 88. Saya simpan air Zam-Zam tu dalam botol, botol besar tu lah. Saya simpan sampai tahun 2000 berapa saya balik? 2003. Masih elok, goncang-goncang, tak ada keladak. Itu air Zam-Zam yang yang original, yang ambil dari Mekah. Sekarang air Zam-Zam hati-hati. Yang datang ni kadang-kadang kalau silap-silap, di air pipe juga di bantainya. Botol je air Zam-Zam. Itu hati-hati sekarang. Zaman sekarang lagi. Ni PKP ni, tiba-tiba ada air Zam-Zam. Jangan main-main. Ya, memang cap original. Memang semua boleh buat. Tapi lepas sebulan, apa jadi? Pandai ni. Jadi kita, sesuatu kita nak beli tu kena fikirlah banyak-banyak. Ditafakuri, berfikir. Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Kita kadang-kadang main beli je, percaya tak? Ustaz pun bukan tau. Ustaz ada yang bisuil khotimah ada juga. Bukan sama. Ya. Ni kadang-kadang ada. Saya pernah lah. Saya tak cerita lah mana ustaz tu. Saya beli. Sekali saya beli, lepas 3 bulan saya minum. Apa bau tanah ni? Berkeladak. Tak ada harapan lah. Kalau Zam-Zam takkan berkeladak. Walaupun saya pernah 88 beli sampai 2003. Saya tu tak ada apa-apa. Itulah original dia. Betul-betul. Sebab saya ambil betul-betul daripada pipe bawah tu. Di bawah aja. Dulu kan kita 88 ni Kaabah, ada tangga pergi di bawah tu tempat mesin dia. Apa sebabnya ditutup? Sebabnya bangsa lain mandi bogel. Sian. Sekarang mamnuk dia. Ni. Itulah banyakkan dia tak faham. Pergi Mekah dia tak faham. Nak menyucikan, banyak bertaubat, tapi dia pergi mandi pula kat situ. Kalau dia muda tak apa, sedap mata memandang. Ini ya Allah. Jadi kita pun tengok tu bersalah. Ni tak faham. Sebab tak faham. Ya. Baik. Allah menyatakan dalam firman surah Al-Baqarah ayat 60. Wa idistasqa Musa liqaumi wa qul nadrib bi'asa, ya, wa qul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ketika Musa meminta air untuk kaumnya, Musa ni meminta untuk kaumnya, maka kami berfirman, Allah berfirman mengatakan kepada Musa, pukullah batu itu dengan tongkatmu wahai Musa, lalu terpancarlah daripadanya 12 mata air. Batu dipukulnya, batu pukulnya tu je mata air keluar. Allah Rabbi, tak hebat ke? Kita pun terkejut, ya. Bukan sikit, 12 mata air memancut. Macam mana Nabi Ismail, ya, antara Safa dan Marwah, ya. Stop. Jadi kita setakat ini, ya. Azan. Nak sambung ke nak terus? Kita stop dulu.